Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum semua sahabat yang hadir pada malam ni, Farid Misbah, Abel Dio, Junaida Alwi dan semua yang hadir pada malam ni. Renungan kita pada malam ni adalah ayat 144 hingga 147 dari surah Nisa yang kisah tentang larangan Allah, peringatan Allah, amaran Allah terhadap golongan munafiqun dan peluang mereka untuk kembali kepada Allah SWT. Ada tak jalan untuk kembali? Jawapannya ada. Jadi setiap orang melakukan dosa ada peluang untuk melakukan taubat. Itulah keindahan yang terdapat dalam Islam berbanding dengan agama lain. Kalau melakukan satu kesalahan mungkin kena mengadu pada ketua-ketua agama ataupun kena cerita kepada orang tertentu. Dan Islam tidak, memadailah kita berjumpa dengan Allah dan mengadu kepadanya. Apa sahaja penilaian manusia kepada kita, kita peganglah kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang kisah seorang yang minum arak selepas dia masuk Islam, dia bertukar menjadi seorang lalai, ahli maksiat. Maka Sayyidina Umar menghantar surat kepadanya di surah Ghafir, dan antara ayat tersebut Ghafir dzanbi wa qabil tawbi syadidil iqab zid taul. Ayat itu dibaca oleh sahabat tersebut, maka dia pun berubah menjadi orang baik semula dan dia kembali ke pangkal jalan. Sayyidina Umar pesan kepada para sahabat supaya la takun aunan li syaitani ala akhika, janganlah kamu menjadi pembantu pada syaitan untuk mengembalikan saudaramu kepada kerosakan, kerana dia dah taubat. Biarlah dia, mohonlah kepada Allah supaya dia dapat iltizam. Janganlah ganggu gugat lagi untuk menceritakan aiban-aiban yang lampau. Itu peranan kita sebagai orang Islam, tuan-tuan. Dan saya akan ceritakan tentang seorang sahabat yang lebih teruk daripada itu apabila beliau murtad dan mendakwa menjadi Nabi, menjadi penentang kepada Rasulullah dan pada zaman Abu Bakar. Tapi akhirnya beliau kembali ke pangkal jalan dan menjadi seorang pejuang yang tegar untuk Islam. Beliau malu untuk bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lantaran daripada kesilapannya masa lalu, iaitu dia murtad dan mendakwa menjadi Nabi. Siapakah orang itu? Kita akan sentuh dalam kuliah pada kali ini, tuan-tuan. Justru jangan tinggalkan saya keseorangan. Share lah video ni kepada orang lain, like lah, bagi komen yang baik-baik. Mudah-mudahan apa yang kita catatkan itu menjadi catatan amalan kebajikan kita di akhirat. Terima kasih kepada Ummu Fatih, terima kasih kepada Nurilis, terima kasih kepada Ustaz Syafiq Murad, khususnya Ustaz Zawi Ghazali yang rajin mencatat doa-doa. Bagi tuan-tuan yang belum masuk ke Telegram sahabat Ustaz Azan, dijemput untuk masuk ke sana. Berbagai doa dan nota yang kita kumpulkan bersama-sama. Baik, terima kasih tuan-tuan. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, saya galakkan tuan-tuan untuk memiliki tafsir Ibnu Katsir dan kempen yang kami adakan. Kerana mereka yang memiliki tafsir Ibnu Katsir daripada Telaga Biru pada kali ini, mereka akan dapat hadiah sebuah buku yang menarik. Tajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Ia bukan nama anak saja sebenarnya, ia kaya dengan nama-nama tokoh-tokoh Islam, informasi tentang mereka, sejarah tentang mereka. Ia satu ringkasan kepada Syiar Alamin Nubala yang selalu saya ceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi, orang-orang saleh sebelum kita. Ada sejarah mereka, nama mereka, ejaan yang betul, ada gambar lagi tuan-tuan, ada peta yang ditunjukkan. Tengok buku ni, research yang telah dilakukan untuk menyiapkan buku ni bertahun-tahun, lebih 5 tahun tuan. Maka mereka yang terpilih dalam kempen yang kami adakan, satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu institusi satu tafsir, pada ini akan beroleh hadiah yang menarik ni tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Jadi balik kita kepada diskusi kita, masih lagi pada jilid yang kedua daripada tafsir Ibnu Katsir ni tuan-tuan, muka surat ke-594, turun muka bagi mereka yang memiliki tafsir Ibnu Katsir. Baik, lihat ayat yang ke-144 hingga 147 untuk menjadi fokus kita pada malam ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat sebarang penolong buat mereka, kecuali orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh kepada agama dan ikhlas menjalankan perintah agama kerana Allah, maka mereka itulah akan berada bersama dengan orang beriman, dan kelak Allah akan berikan kepada mereka, iaitu orang beriman, pahala yang besar. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri segala yang Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Baik, ayat yang lalu kita dah bincangkan bagaimana amaran Allah SWT kepada golongan munafiqun, dan kita telah bincang bagaimana cara untuk mengatasi sifat nifaq dalam diri. Antaranya doa yang telah kita pelajari kan tuan-tuan. Doa antara yang paling banyak Nabi kita SAW amalkan, iaitulah Allahumma muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Gitu juga doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini min khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Doa ini telah kita pelajari beberapa kali dalam kuliah-kuliah kita tuan. Bagi mereka yang belum mendapatkannya, tolonglah masuk ke Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Kat situ ada berbagai doa, nota yang telah pun dikumpulkan oleh para sahabat yang budiman. Baik, kita baca sedikit apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman menjadikan orang kafir sebagai penolong selain daripada orang beriman. Makna kat sini, orang yang diberikan keyakinan tuan-tuan, orang yang diberikan kepadanya kepimpinan, orang diberi kepadanya amanah-amanah yang besar. Ini dipanggil al-wala' wal-bara'. Kita dalam kehidupan pada ini hendaklah memastikan kalau orang itu merupakan kafir harbi yang terang-terangan menyuruh untuk Islam itu dianaktirikan, dinafikan hak, maka orang ini dipanggil sebagai kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah kepadanya untuk masuk Islam. Dan kita dapat lihat sepanjang zaman peredaran sejarah, dalam lipatan sejarah kita dapat lihat kerajaan Islam Osmaniyah sebagai contohnya, Andalusia, di Spain, bahkan di Baghdad pada zaman Abbasiyah pun mereka mengambil orang-orang yang mempunyai kedudukan, yang memiliki pengalaman, yang ada keilmuan untuk duduk di jawatan-jawatan penting, walhal mereka itu bukan Islam. Syekh Rashid Ridha bercerita ketika beliau berada di Konstantinopel, di Istanbul, ya tuan-tuan, pada zaman hari-hari terakhir kerajaan Islam Osmaniyah itu, di zaman kelemahannya, maka ada seorang guru, maka Syekh Rashid Ridha ni menzarahi sebuah tempat macam universiti lah, macam college lah. Maka imam itu ataupun guru itu, hafiz itu membaca kepada anak muridnya ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan ambil orang-orang kafir itu menjadi pemimpin kepada orang beriman. Pada masa itu kerajaan Islam Osmaniyah punya hubungan yang baik dengan kerajaan Jerman tuan-tuan. Jerman ni bukan Islam, mereka Kristian. Maka apa yang berlaku? Seorang daripada anak murid yang cerdik itu bertanya kepada gurunya, macam mana pula kedudukan kerajaan kita pada hari ini, kerajaan Osmaniyah, Turkiye, mempunyai hubungan, jalin hubungan dengan orang-orang kafir. Macam mana nak faham ayat ini? Tanya anak murid itu. Sekarang guru yang bertanya untuk kata-kata nak jawab, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka Syekh Rashid Ridha pun menawarkan diri dengan baik, berkata, bagi saya peluang untuk membantu. Andai jawapan saya ini boleh membantu anak ini untuk faham, anak ini budak bijak. Maka lantas Syekh Rashid Ridha pun mengambil tempat dan memberikan jawapan dengan berkata, kita kena kenal pasti di antara kafir itu apakah yang layak untuk kita beri kepadanya peluang, ataupun orang kafir yang tidak menghargai peluang. Dalam negara kita yang bilang masyarakat majmuk pada ini, tuan-tuan, kita tak boleh nafikan orang bukan Islam umpamanya bersungguh-sungguh dalam bidang kedoktoran, mereka berada di hospital-hospital kerajaan, mereka bersengkang mata, mereka berkorban, mereka merawat pesakit dengan penuh dedicated dan juga dengan penuh dedikasi, integriti, tuan-tuan. Maka tentulah orang sedemikian layak untuk di jawatan-jawatan penting. Demikian juga mereka berada di immigration, mereka berada di custom, mereka berada dalam bidang perguruan, mereka berada di mana sahaja, dalam kepolisian, dalam ketenteraan. Andai mereka punya kelayakan, cuma mereka itu belum diberi hidayah untuk masuk Islam. Sebahagian daripada mereka ni bersekolah di sekolah-sekolah yang bersama penuh, sekolah sains, MRSM, bergaul dengan anak-anak orang Islam. Cuma dia tak mengucap syahadah je, tuan-tuan. Baca Al-Fatihah hanya berkekalan lebih baik daripada anak orang Islam. Siapa sangka? Maka orang ini bila berada di jawatan-jawatan tersebut, jangan kita nafikan hak mereka untuk memegang jawatan-jawatan itu. Demikian kata jumhur para ulama yang menjelaskan hukum berkaitan dengan ayat ini. Jangan kita salah faham lalu kita berada pada pihak yang menafikan golongan bukan Islam yang punya peranan dan tanggungjawab membangunkan negara ini. Mereka tak boleh dianaktirikan, tuan-tuan. Tengok
how to be practice Muslim dalam suasana pada hari ini, moderate punya sikap yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah berpandukan kepada ilmu. Jadi jangan terlupa tuan-tuan jangan lupa saya menyeru tuan-tuan, marilah kita dapatkan kurma medjool, kurma medjool yang besar ni tuan-tuan. Saya koyakkan, saya bukakan untuk tuan-tuan lihat dalamnya, amat menyelerakan. Kita dah daripada 28 bulan Jamadil Akhir ni tuan-tuan, Jumadal Thaniyah ni tak lama lagi, 1 hari lagi nak masuk Rajab, nak puasa-puasa sunat bulan Rajab, Syaban dan sebagainya. Nabi puasa pada kebanyakan hari dalam bulan Syaban. Mari dapatkan kurma medjool daripada Zazan Travel. Dan gitu juga kami juga membekalkan kurma ajwa dalam bekas seperti ini tuan-tuan. Kurma ajwa dari Madinah, cantik tuan-tuan ni, bekas ni 1/2 kilo. Setiap tuan-tuan yang dapatkan 1 kilo daripada kurma medjool ataupun ajwa akan memperolehi kitab amalan pemakanan Nabi SAW yang dipetik daripada kitab Sahih Bukhari. Kitab berwarna ni berharga RM23 akan menjadi hadiah untuk tuan-tuan. Jadi dapatkanlah kurma medjool dan juga ajwa dari Zazan Travel untuk mendapat hadiah istimewa ni tuan-tuan Jadi tuan-tuan beli untuk tuan-tuan sendiri, hadiahkan kepada orang yang kita sayangi, ayah ibu kita di kampung, mungkin adik-adik kita yang kita tak dapat bertemu pada musim PKP ni. Beli hadiah, hantar ke rumah mereka kami hantar terus ke rumah. Baik tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, sekarang kita balik kepada cerita ni tadi. Maka jumhur para ahli tafsir seperti Mustafa Maraghi, Syekh Rashid Ridha akan menjelaskan kepada kita bahawa jangan kita menafikan hak orang bukan Islam bila baca ayat ini. Jangan silap faham bahawa maksud larangan memberikan sokongan dan juga dokongan ini berlaku kepada orang-orang kafir yang menunjukkan pemusuhan terang-terangan kepada umat Islam. Baru sekejap dia berkuasa, habis semua signboard dibuangnya tuan-tuan, diganti dengan tulisan bukan tulisan orang Islam. Nak benarkan semua pusat-pusat judi dibuka dengan sewenang-wenangnya. Kalau ada kilang yang haram milik bangsa mereka, tak apa, jalan ahlan wa sahlan wa jalan. Tapi kalau orang Islam niaga je, bawa pokok diangkutnya tuan-tuan. Ini apa punya sifatnya tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kufar harbiyun tuan-tuan. Apalah pelik sangat ada kalangan orang Islam berkata tak apa, orang kafir yang berintegriti daripada orang Islam yang korupsi. Betul lah bahawa corruption itu benda yang haram dalam Islam. Tapi kalau orang itu nanti tiba satu masa nanti azan pun tak dibenarkan untuk kita tuan-tuan, macam mana? Bila berlaku apa-apa pemilihan untuk ke peringkat lebih tinggi anak-anak ni, diutamakan anak mereka, orang Islam diketepikan, macam mana cerita? Maka beasiswa untuk belajar Islam sudah tidak ada lagi. Tidakkah tuan-tuan lihat benda ini bahayanya? Jadi kenal pasti musuh kita ni tuan-tuan. Jangan kita dalam apa-apa bentuk sekalipun, kerana hati kita yang sudah pun dipenuhi dengan rasa hasad dengki kepada orang Islam menyebabkan kita memberikan sokongan kepada orang-orang kafir yang diperingatkan oleh Allah dalam konteks ayat ini. Kemudian Allah sebut aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Jangan kamu cabar Allah SWT, iaitu dalam ayat ini mengatakan inginkah kamu mengadakan alasan nyata untuk Allah menyeksamu. Kita jangan mencabar Allah SWT tuan-tuan kalau dibawakan contoh oleh Imam Mutawi Syarawi yang tafsirnya, kita berniaga semuanya barang-barang ori, barang-barang yang betul, ada lesen. Kita buka office pun komputer kita semuanya registered, pakai license yang asli, yang genuine. Tentu kita tak risau income tax datang ke, KWSP datang ke, immigration datang ke, custom datang ke, semua tidak ada masalah bagi kita kerana kita ikut jalan yang betul. Tapi jangan kita cabar kerajaan. Itu kita mengambil contohnya menjual barang-barang haram, kita mengimport barang haram. Dalam perniagaan kita menggunakan lisensi, jangan cabar. Kalau dengan manusia pun kita takut jabatan kerajaan boleh mengenakan tindakan-tindakan yang drastik dan agresif kepada kita, maka jangan kita cabar Allah SWT memiliki langit dan bumi untuk meninggalkan larangan-larangannya. Kita membuat larangan-larangannya, kita tak meninggalkan pengharam-pengharamannya. Jadi kita jangan cabar Allah seperti dalam ayat ini maksudkan. Lalu kemudian Allah bawa kita semula untuk berfikir tentang munafiqun, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sungguhnya si munafik itu akan berada di neraka yang paling bawah sekali dan kamu tidak akan mendapat untuk mereka ni sebarang pertolongan. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan darkun jamaknya adalah darakat ataupun adrak. Ia merujuk kepada tingkatan-tingkatan menuju ke bawah, basement ke bawah. Tapi kalau sebut ke atas dia panggil darajat, hum darajatun indallah. Syurga itu ada banyak tingkatannya. Syurga Aden, Darussalam, Ma'wa dan sebagainya. Yang paling tinggi merupakan Firdaus al-A'la. Kalau neraka itu tuan-tuan ada juga tempat-tempatnya, kedudukan-kedudukannya yang dapat kita lihat mengikut penjelasan dikemukakan oleh para ulama tafsir.
bahawa maksud neraka ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sungguhnya dalam konteks ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa yang ke bawah itu dipanggil sebagai darakah ataupun darkil asfal. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila kita lihat seperti yang disebut dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disebut tentang tingkatan-tingkatan neraka ni seperti disebut oleh Imam Mahmud Al-Alusi dan tafsirnya. Ini tafsirnya Ruhul Ma'ani tuan-tuan. Saja saya tunjuk pada tuan-tuan, seronok boleh baca bahasa Arab tuan-tuan. Mudah-mudahan tak lama lagi kita dalam travel dapat mengadakan kuliah bahasa Arab untuk tuan-tuan ikuti. Akan disampaikan oleh pakar, lebih pakar daripada saya di bahasa Arab tuan-tuan. Kita belajar bahasa Arab, okey. Jadi kalau kita perhatikan kata Imam Mahmud Al-Alusi dan tafsirnya, bahawa neraka ni ada 7 tingkat. Yang pertama sekali dikenali sebagai Jahannam, ini pun bawah sekali. Kemudian Laza, yang kedua. Kemudian Hutama. Kemudian yang keempat As-Sa'ir. Yang kelima dipanggil Saqar. Yang keenam dipanggil Jahim. Yang ketujuh dipanggil Hawiyah. Jadi ini tingkatan-tingkatan dia. Yang paling bawah itu merupakan Jahannam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lalu waqad tusamma an-naru jami'an bismi tabaqatil ula wa ba'd tabaqat bismi ba'd li'anna lafzat nar yajma'uha wa tasmiyatu tilka tabaqat darakat likauniha mutadarikatun mutatabi'atun ba'daha tahta ba'd. Wad-dark kad-darj illa annahu yuqal bi'tibar al-hubut wad-daraja bi'tibar as-su'ud. Kata Imam Muhammad Al-Alusi, kalau kau perhatikan dalam istilah bahasa Arab, bila dia merujuk ke bawah hubut, ia menggunakan perkataan darkil asfal, ya, dark al-awwal, al-thani, al-thali sampai al-asfal, al-akhir. Tapi bila merujuk kepada yang ke atas dipanggil daraja. Jadi ini indahnya bahasa Arab, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dikatakan waqad akhraja Ibn Abi Dunya an al-Ahwas an Ibn Mas'ud an al-munafiq yuj'al fi tabut min hadidin yasmadu alayhi thumma yaj'al fi darkil asfal wa innama kana ashadda azaban min ghairihi min al-kuffar likawnihi dhamman ila al-kufri al-mushtarak istihza'an bil Islam wa khida'an li ahli. Kata Abdullah bin Mas'ud bahawa neraka ini, kata-kata Abdullah bin Mas'ud ini merupakan hadis mauquf, tuan-tuan. Hadis mauquf ni berarti hadis yang terhenti pada para sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Walaupun ia mauquf kata para ulama hadis, tetapi ia mauquf yang sahih. Kerana mustahil bagi seorang sahabat yang mulia macam Abdullah bin Mas'ud nak menggambarkan sesuatu yang bersifat akhirat dari pandangan peribadinya. Tentulah dia pernah dengar Rasulullah SAW bersabda seakan-akan seperti itu. Jadi ada mauquf di kalangan para sahabat, hadis yang berhenti pada para sahabat dalam pengklasifikan hadis yang kita belajar, klasifikasi hadis. Kalau tuan-tuan minat, nanti kita adakan kelas mustalahul hadis dekat dalam travel, nak tak? Kita panggil pakar hadis orang mengajar untuk tuan-tuan faham bab hadis. Ya, jadi hadis mauquf ni berarti hadis yang terhenti pada para sahabat. Tetapi tentulah sahabat ini berkata sesuatu yang berpedomankan Nabi SAW. Kerana mustahil dia berkata tentang akhirat mengikut idea dia sendiri, mimpi dia sendiri. Tak, dia mesti berpandu kepada Rasulullah SAW. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang dipanggil munafik ini bukan sahaja berada di neraka dasar yang paling bawah sekali, bahkan ditutup dalam keranda. Keranda itu dikuncikan untuk menggambarkan penghinaan dan juga tekanan, stres yang akan dialami untuk si munafik itu. Kerana orang munafik lebih teruk daripada orang kafir. Orang kafir sekurang-kurangnya dia menyatakan dia tidak mahu masuk Islam, mungkin hidayah Allah belum sampai kepadanya. Tapi si munafik ini dia menampakkan Islam, tapi dalam hatinya cukup berbulu dan benci kepada Islam, meluat tengok Islam. Hatinya mempunyai penuh rasa tahakum, iaitu rasa mempermain-mainkan istihza, mempermain-mainkan Islam. Zahirnya nampak Muslim tapi hatinya kafir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semalam kita ada bincang rawatan kepada penyakit nifak ini, virus nifak ini, agar jangan menimpa seseorang daripada kita. Kita boleh rujuk pada kuliah saya semalam, tuan-tuan, dalam kuliah tafsir semalam. Jadi balik kita kepada ayat ini, bahawa si munafik akan berada di neraka yang paling bawah sekali. Kamu tidak akan dapat baginya pembantu. Kalau kat dunia kita buat kesilapan apa-apa, ada mahkamah tinggi, ada mahkamah rayuan, ada mahkamah persekutuan, tuan-tuan. Mungkin kita sangkut kat sini, berlepas kat situ. Paling dahsyat pun kena hukuman, kemudian berkelakuan baik dalam penjara, nanti ada peluang untuk dibebaskan dengan pengampunan di yang Tuan Agung contohnya. Tapi ke akhirat, tuan-tuan, bila Allah menyatakan kat sini walan tajida lahum nasira, kita belajar perkataan lan. Ini nafi ta'bid, nafi selama-lama, tuan-tuan, menunjukkan kepada kita bahawa memang tiada peluang langsung untuk dapat pengampunan di sisi Allah SWT. Maka kaum munafikun yang ada pada zaman moden ini, di kalangan Syiah dan sebagainya, kembalilah kepada Islam.
Apa cara untuk kembali pada Islam? Ni kita lihat ayat yang berikutnya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan Islam ini, maka mereka itulah orang yang beriman dan kelak akan memberi, Allah akan beri kepada mereka pahala, beri kepada orang beriman itu pahala yang besar. Macam kisah berlaku pada seorang sahabat bernama Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Beliau ni pada Bani Asad. Bani Asad ni mana singa, tuan-tuan. Bani yang kuat, yang ada pengaruh, mereka cukup baik dengan Ghatafan. Ya. Jadi salah seorang sahabat baiknya bernama Uyainah bin Hizin. Ini seorang yang memang berani mati punya orang, tuan-tuan. Jadi si Tulaihah ini, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, pada peringkat awalnya masuk Islam. Tapi lama-kelamaan dia ni berasal usul daripada keturunan bomoh, tuan-tuan. Keluarganya terkenal dengan perbomohan, kedukunan dan sebagainya. Maka akhirnya bila dia melihat dia memang ada sejarah tidak elok dengan Quraisy, dia pun kaumnya Asad tak berapa suka dengan Quraisy. Ghatafan pun tak begitu suka dengan kaum Quraisy, tuan-tuan. Adalah masalah-masalah tertentu, ya. Macam kalangan orang bangsa kita, orang Jawa, orang Bugis, orang Melayu, ada perkara-perkara pergeseran tertentu di antara mereka lah. Maka tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, sekarang bila si Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi ni melihat pada dirinya ada karakter, ada kualiti untuk jadi ketua, leader, maka akhirnya dia telah mengaku menjadi seorang Nabi. Dia mengaku dia pun dapat wahyu daripada Jibril alaihissalam. Dia baca antara surat yang pelik, tuan-tuan. Wal hammam wal yamam was surat was sawam. Sedap ayatnya, tuan ni. Apa maknanya? Al hammam demi burung merpati. Lagi wal yamam demi jenis burung ada kat padang pasir. Saya nak sebut nama bahasa Melayu tak reti. Was surat ni macam burung awak-awak lah, tuan-tuan. Burung apa namanya? Burung yang berjalan pantas kat padang pasir. Wasawam dan orang berpuasa. Sedap pula susunan ayatnya. Sebab dia seorang yang berpengaruh, bahasa Arabnya fasih, maka dia boleh create ayat-ayat yang nampak macam menakjubkan tapi sebenarnya kosong inti, tuan-tuan. Tak ada apa-apa maksud dalamnya. Memang kelakar lah kalau kita faham bahasa Arab. Namun demikian dia mendapat sokongan yang kuat pada kaumnya. Dan akhirnya dia pun menghantar utusan kepada Rasulullah SAW, mengatakan bahawa dia juga merupakan seorang Nabi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi cuba untuk meranginya, tapi Nabi SAW wafat. Wafathu al-maniyah. Nabi tak sempat untuk meranginya, Nabi wafat SAW. Maka Abu Bakar naik menjadi khalifah. Maka si Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi ini telah mengisytiharkan perang terhadap Madinah. Dia cukup benci pada orang Quraisy. Maka tuan-tuan, dia telah pun menganggap sembahyang yang difardukan Nabi SAW ini ada kesilapan padanya, kerana Allah tak perlu kita rukuk dan sujud. Ya. Dan Tulaihah juga berkata sebenarnya kita tak wajib lagi keluar zakat kerana Islam dah kaya. Macam-macam fahamannya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah menghantar jago Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, iaitulah Khalid bin Al-Walid, untuk membaham orang-orang kafir yang murtad ni, tuan-tuan. Orang Islam yang murtad ini. Maka Khalid bergerak memberi kepadanya satu inzar, mengingatkannya, kalau kau gagal untuk kembali pada Islam 3 hari, aku perang kau. Khalid Walid menghantar 2 orang diplomatik untuk melakukan diplomasinya, tuan-tuan. Dia bunuhnya ahli diplomat itu, tuan-tuan. Mana ada undang-undang bolehkan untuk dia apa-apakan diplomatik. Nabi SAW pun marah kepada Musailamah dan juga Tulaihah Aswad al-Ansi ketika mereka hantar utusan kepada Nabi untuk berdiplomatik. Nabi tak pernah buat apa-apa. Nabi cuma menghalau mereka pulang saja SAW. Tapi si Tulaihah ni amat luar biasa. Beraninya bukan kepalang. Dibunuhnya utusan Khalid Walid, yang menyebabkan Khalid Walid menjadi marah. Di bawah perintah khalifah yang berada di Madinah, maka Khalid Walid telah pun menyerang Tulaihah. Dan Tulaihah kekalahan teruk, tuan-tuan. Dia telah melarikan dirinya pergi ke Syam bersama isterinya. Tiba di Syam dia malu, pengaruhnya makin luput, rakyatnya kembali kepada Islam. Bani Asad yang asalnya berperang bersama-sama dengan ta'asub asabiyah untuk menaikkannya, itu pun akhirnya mati ramai kecundang. Mereka takut, mereka balik kepada Islam. Tulaihah ini kembali kepada Islam, tuan-tuan. Wa hasuna islamuhu. Islamnya menjadi baik. Oleh kerana dia sangat malu, tuan-tuan, besarnya keaiban dan rasa malu yang menimpanya itu, maka Tulaihah tidak sanggup datang ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Malunya kepada Abu Bakar As-Siddiq, tuan. Dia bersembunyi di Syam. Akhirnya bila Abu Bakar wafat, dia tak sempat jumpa. Naiklah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni seorang yang firasat yang tepat. Dia menyadari bahawa Tulaihah pada kali ini sudah benar-benar berubah.
dia tidak mahu lagi kembali ke jalan sesatnya itu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka Sayyidina Umar pun mengalaskan untuknya tanggungjawab besar di bawah kepimpinan Sa'ad bin Waqqas untuk melanggar Parsi, tuan-tuan. Berlakulah pembukaan Madain, perang yang besar, tuan-tuan, perang Qadisiyah disertai oleh Tulaiha ini. Dan dalam perang tersebut dia menunjukkan keperwiraan yang luar biasa, iaitulah dia dikatakan oleh Parsi, seorang daripada tentera Parsi, ramai orang tentera Parsi masuk Islam. Salah seorang daripadanya ditawan, dia telah masuk Islam. Sebelum tu lagi dia berkata, sebenarnya saya nak beritahu pada Sa'ad bin Waqqas, pada tuan sebagai ketua orang Islam general di sini, kami orang Parsi cukup takut kepada orang Islam. Cuba terang kepada saya, siapakah orang ini? Ditanya, rupanya orang itulah Tulaiha, tuan-tuan. Cukup luar biasa, beraninya bukan kepalang. Dia lawan dengan mana-mana general pun dia menang, tuan-tuan. Beraninya dan kuatnya luar biasa Tulaiha ni, membuktikan dia punya keazaman terhadap penyesalan yang dilakukan, taubatnya bersungguh-sungguh, macam dalam kisah ayat yang kita bincangkan ini, tuan-tuan. Dia menjadi seorang kafir, murtad, masuk Islam, dia perbaiki dirinya. Dia seperti munafik lah. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, Tulaiha ini bersungguh-sungguh berjuang untuk mati syahid. Dalam perang Nahawan, Allah telah mengkabulkan doanya, tuan-tuan. Iaitulah Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, seorang yang Muslim, kemudian kafir, kemudian Muslim balik semula. Dia telah perang sesungguh membunuh panglima tentera Parsi yang amat digeruni, Jalinus. Dan akhirnya beliau mati dalam perang yang penting itu. Begitu juga sahabat yang hebat namanya Nu'man Muqarrin. Nanti kita baca kisah sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Mana kita nak belajar dalam konteks saya ini, Allah sentiasa membawakan untuk kita bukan satu yang bersifat satu sifat dalam Islam ini menceritakan tentang keaiban. Allah pasti bawa bagaimana rawatannya. Bila Allah ceritakan tentang satu masalah, Allah bawakan penyelesaiannya. Maka penyelesaian kepada murtad, kepada golongan munafik ini dan juga orang murtad ini, supaya engkau tidak berada di neraka yang paling bawah, aku ingatkan engkau masih ada peluang, terbuka jalan masih lagi luas untuk engkau kembali kepada aku. Allah mengingatkan kita, illadzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama sekali, tabu, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, wa aslahu. Aslahu ni macam kisah yang saya bawakan tadi, Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi yang mengaku menjadi Nabi, akhirnya kembali ke pangkal jalan dan punya peranan besar dalam peperangan tentang Parsi, Qadisiyah, Nahawan, hingga beliau mati syahid kat situ. Maknanya kesungguhannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesungguhannya untuk memperbaiki segala yang telah diifsadkan, kesilapan-kesilapan yang sebelum itu. Jadi kita belajar bahasa Arab, kataan aslah, islah. Islah ni maknanya memperbaiki. Kalau orang itu salih, dia untuk dirinya saja. Tapi kalau dia muslih, dia perkataan aslah yuslihu muslih, maknanya dia berusaha untuk memperbaiki orang kelilingnya. Bukan saja dia seorang nak masuk syurga, orang kelilingnya pun dia dakwanya dengan hikmah, dengan penuh kasih yang diusaha ikhtiar tanpa henti supaya memastikan orang kelilingnya juga turut mendapat nikmat dan kebaikan yang dirasai. Itulah orang muslih yang Allah masukkan di sini. Wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Wa'tasamu billah maknanya kembali kepada Allah, pegang betul-betul Islam selepas kesilapan itu dilakukan. Wa akhlasu dinahum lillah. Kenapa Allah tekan perkataan ikhlas ini? Kata Imam Mutawalli Sya'rawi dan Tafsir Sya'rawi, kerana isu nifaq adalah isu hati, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam hidup ini kita dapat lihat apa sahaja kesalahan dilakukan puncanya daripada hati. Maka orang munafik ini kerana hatinya yang tak betul, dia buat satu benda nak tunjuk pada orang, dia buat nak pujian orang, hatinya bersarang segala bentuk kebencian kepada Islam, cuma zahirnya nampak saja seperti orang Islam. Maka Allah menekankan aspek ikhlas ini, kerana dengan ikhlas menyebabkan amalannya diterima oleh Allah SWT. Faulaika ma'al mu'minin, maka orang inilah yang akan bersama dengan orang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, maka Allah akan beri kepada orang-orang beriman itu ganjaran yang besar di sisinya. Baik, ayat terakhir tuan-tuan untuk kita renungi malam ni. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan ini merupakan satu uslub soal, istifham. Tapi istifham yang dimaksudkan dalam ayat ini, tuan-tuan, bukannya istifham untuk minta kepada kita jawapan, tapi ini merupakan satu istifham yang mana ingkari. Allah tanya kepada kita, apalah faedah aku nak azab kamu? Apa kebaikan aku dapat, aku nak kenakan hukuman pada kamu? Begitu kalau kita nak faham maksud ayat ni.
Kalau seseorang kita kat dunia ni orang buat salah padanya, maka dalam hatinya berfikir, kesian kau dulu aku bekerja bawah kau, sekarang aku dah jadi orang besar, aku ambil tindakan pada kau, aku pindahkan kau tempat dia padan kau, aku hantar bini kau ke tempat lain, biar kau terpisah jauh, kau tahu, baru kau tahu siapa aku. Ini sifat dendam yang ada pada manusia, tuan-tuan. Ada kalangan mereka ni, kalau kita baca dalam kisah-kisah lama, kisah-kisah cerita-cerita falsafah lama, ada yang minat daripada isteri seseorang itu, maka dihantarnya orang itu untuk pergi perang supaya mati dalam perangan, dikahwinnya dengan bini orang itu. Ini sifat manusia. Tapi Allah SWT apalah dia nak dengan kita, tuan-tuan? Kalau kita bertaubat, kita jadi orang baik, siapa yang untung? Kalau kita buat jahat, siapa yang rugi? Allah tak rugi sedikit pun, tuan-tuan. Wa in tashkuru yardahu lakum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Kita bincang dulu dalam ayat sebelum ni, surah sebelum ni, bahawa Allah tidak ada apa-apa kepentingan kepada kita. Jadi sebaliknya, apa-apa kebaikan yang kau lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan kita dapat lihat Allah menjelaskan pengecualian dalam ayat ini, menceritakan tentang sifat Allah yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih, yang tidak ada prasangka buruk kepada seseorang. Dia akan menyeksa mereka akibat sifat-sifat nifak dan perbuatan jahat mereka, tetapi andai mereka bertaubat, segalanya akan dihapuskan oleh Allah Taala, macam kisah Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, dan begitu juga kisah yang telah kita pelajari sebelum, Julas bin Suwaid radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Ya, jadi tuan-tuan hati dan dikasih ayat ni mendahulukan syukur atas iman. Kenapa ya? Di sini disebutkan oleh Imam Mahmud Al-Alusi dan tafsirnya, tafsir Ruhul Ma'ani. Antara perkara yang menarik untuk saya sebut pada tuan-tuan ni, saya baca untuk tuan-tuan. Dengar baik apa yang dikatakan ni. Fataqdim asyukur al-iman wa haqquhu at-ta'khir fil asl i'lam bi anna al-kalam fihi wa anna al-aya sabiqa masuqa li bayan kufran ni'amillahi azza wa jal wal kufr tabi' fa idza akhara syukr fa idza ukhira syukru akhalla bi hadzal asrar wal lataif. Ayat ini kalau kita baca daripada ayat yang lalu lagi, kalau kita perhatikan laras bahasa dalam konteks penceritaan kita, episod yang kita bincangkan ni, bahawa Allah SWT menceritakan tentang sifat manusia itu. Kita lihat dari semula ayat-ayat yang dikemukakan oleh Allah SWT. Apa dia ayat yang kita telah lihat sebelum ni? Yang telah kita bincangkan. Cuba tuan-tuan rujuk pada semula, daripada mula bila Allah menceritakan tentang manusia ni. Ayat ke 137. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Sungguhnya orang beriman kemudian kafir, kemudian beriman kemudian kafir, kemudian bertambah lagi kekufurannya. Maka ayat ni menceritakan, dalam episod ni cerita kufur, tuan-tuan. Jadi kufur ni lawannya syukur. Dan syukur itu juga sebahagian daripada iman. Kerana takwa dan iman ni dibincangkan, dikatakan oleh Allah bin Mas'ud, antara maksud takwa, maksud iman ini adalah an yuskara Allah fala yunsa, yuta'a fala yu'sa, ayuskar fala yukfar. Jadi ini sebahagian daripada takhsis, sebahagian daripada zikrul khas, zikrul am ba'dal khas. Kalau sebenarnya kalau kita lihat, jadi mendahulukan syukur ini paling sesuai, kerana episod ini dalam siyaqul ayat, dalam konteks ayat ini menceritakan tentang kufur, maka Allah mendahulukan syukur kat situ. Itu sebab kata Imam Tawri Sya'rawi, Allah indah di kata-kata beliau, sungguh syukur itu adalah iman yang bersifat ijmali, dan iman itu sendiri adalah satu yang bersifat tafsili. Maksudnya bahawa syukur itu sebahagian daripada satu juzuk daripada keimanan. Maka bila Allah menyebut tentang syukur itu sebelum iman, yang hakikatnya patut kena iman dulu baru syukur kemudian. Tapi biasanya manusia memang terperangkap dengan satu perasaan, iaitu cara bertindak, berfikir. Dia nak kena yakin dulu, dia nak kena tengok dulu baru yakin. Seorang anak belajar kat universiti, dia nak meninggalkan universiti, dia malas nak belajar, dan dia dapati belajar kat universiti ni tak ada bantu dia apa pun untuk jadi seorang yang berjaya dalam hidup. Contoh, ni ada seorang cerita pada saya, tuan, orang drop out, orang terkeluar daripada universiti ni, banyak yang berjaya. Dia cakap, apa benda belajar ni, benda tak penting. Tapi dia nak cakap, ayah dia takut. Maka dia pun, oleh kerana dia gagal sekali, akhirnya tak boleh masuk universiti, dia pun berusaha berniaga, dia buktikan dia mampu. Dia pun, ayah dia pun heran tengok, kau ni buat apa nak berniaga, macam ni universiti kau? Ayahnya pun tak jadi marah, sebab tengok keadaannya lebih meyakinkan daripada orang yang ada
degree sebagai contohnya. Bukan saya kata belajar kat universiti tak bagus tu ni, tapi kadang-kadang belajar benda yang tak perlu ni masalahnya. Kat sekolah belajar benda yang tak penting, nak buat apa lah cikgu geografi saya tanya soalan. Apa pentingnya untuk kita tahu ibu negara Argentina Ada kaitan ke kehidupan kita lain lah. Kita nak buka satu farm besar dekat Argentina, buat berbiri ke. Tak ada, saya saja tengok kerana silibus pelajaran ni, saya rasa Allah Akbar, kenapalah kompleks sangat. Padahal kita nak belajar benda simple je tuan ni. Seorang belajar berniaga, seorang berniaga berjaya, ataupun Islam berniaga berjaya, keluar zakat berjuta-juta, bercerita dengan saya, Ustaz saya sekolah dulu tak pandai Ustaz, jadi orang paling bodoh Ustaz kat sekolah. Tapi Alhamdulillah Allah bagi saya kesempatan untuk berniaga, saya berjaya, saya ambilkan kawan saya nombor 1, nombor 2 yang bekerja dengan saya. Dia lebih pandai daripada saya kira. Saya ni erti campur tolak bagi kali Ustaz. Tak, saya tak hina sesiapa pun maksud saya tuan-tuan ni. Saya pun suka belajar. Alhamdulillah saya belajar, saya dapatkan ilmu. Saya yakin tuan-tuan cerita pada ilmu Tapi kadang maksudnya kita belajar benda tak perlu nak buat apa tuan-tuan. Baik, balik kita kepada kisah ni tadi, bahawa dalam konteks ayat yang kita bincangkan, Allah sebut perkataan syukur dahulu. Kerana macam budak ni tadi, dia nak cakap pada ayah dia takut, tapi dia buktikan dulu pada ayah dia. Akhirnya bawa ayah dia diam. Tak apa nak, kalau beginilah hidup kau dah berjaya begini, kau punya kehidupan lebih baik daripada abang-abang kau yang ada degree apa semua. Nampaknya kau pun boleh bawa, kau faham tentang tanggungjawab, kau beribadah pada Allah, kau tak lupakan ayah bersyukur. Nak, tak apalah nak, nasib kau gitu. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi begitu je dalam konteks saya ni, kita lihat Allah SWT mengajar kita, iaitu dalam firman-Nya, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu Maha menerima segala kebaikan. Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, syakir, dalam Mu'jam Mufradat Al-Fazil Quran Al-Karim oleh Imam Al-Asfahani, satu kamus bahasa Al-Quran, kita dapat lihat perkataan syakara, yashkuru, datang dari perkataan, asal usul dia perkataan syakur. Syakur ni tuan-tuan berarti sejenis pokok yang tumbuh kat padang pasir yang perlukan sedikit air sahaja dia jadi hijau. Kalau tuan-tuan berada bersama kami di dalam travel perjalanan di Mekah ke Madinah, saya tunjukkan tuan-tuan apa pokok syakur ni. Begitu juga binatang yang syakur ini, dia sini unta, metabolism dia diminum sikit saja dia lebih gemuk daripada unta-unta lain yang perlukan makanan lebih banyak daripada ni untuk jadi gemuk seperti itu. Jadi ada makhluk Allah yang Allah jadikan dia perlu sedikit saja kepada makanan, dia membiak dengan cepat, dia subur dengan cepat. Itu juga ada orang makan sikit je dah jadi kenyang, ada orang makan banyak pun tak kenyang, tak ada berkat tu. Jadi maksud dalam konteks syukur kat sini, syakur ataupun syukur pokok yang ataupun binatang yang perlu sedikit saja substance-nya untuk dia berkembang. Maka demikian juga bila dipakai dalam makna yang lebih luas, perkataan syakara yashkuru ni merujuk kepada kita yang buat baik sedikit saja tetapi balasannya daripada Allah banyak tuan-tuan. Kita buat baik pada ayah kita sikit saja, Allah bagi kita rezeki tak menang tangan untuk pegang. Nampak tuan-tuan? Kita sembahyang pada waktu, Allah bagi kepada kita anak-anak yang sihat. Nampak tak? Jadi perkataan syakur ini ataupun syakir sebenarnya lebih sesuai untuk diberi kepada Allah berbanding dengan kita. Kerana kita pada ini kita bersyukur dalam bentuk, kalau kita belajar bahasa Arabnya dari sudut makna bahasa Arabnya, majaznya, istiarahnya kat situ tuan-tuan, bahawa kita meminjam daripada Allah SWT sifat tersebut. Jadi Allah SWT adalah zat yang sangat agung, yang mulia. Dia bukan makhluk macam kita. Kita bawa baik sikit saja kepadanya, tetapi berlonggok-longgok, beribu-ribu, begitu banyak pulangan kebaikan yang kita nikmati kerana perasaan syukur yang kita lakukan kepadanya. Jadi itu sebab salah satu nama Allah dipanggil Asy-Syakur. Asy-Syakur yang sangat menghargai ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya sebagai tanda taat, patuh dan juga tunduk kepadanya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita atas apa yang telah kita pelajari kat sini. Itu sebab antara doa Nabi yang dianjurkan kepada kita untuk amalkan, seperti diajar baginda sallallahu kepada Muaz bin Jabal selepas sembahyang, jangan abaikan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, pada nikmat Engkau yang terbanyak Engkau berikan aku. Kerana Engkau lah yang bersifat dengan segala syakur, segala kebaikan, menerima syukur hamba-hambamu dengan ibadah yang kita lakukan. Dan bantulah aku untuk Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah aku supaya sentiasa memperbaiki amal salihku kepadamu. Setakat ini saja dulu tuan-tuan. Saya akhiri dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum.
kita akhiri dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan, bagi tuan nak lakukan akikah, jangan lupa Zazan Travel kami akan lakukan untuk tuan-tuan di Syria, tempat negara peperangan, orang ramai tak ada kerja ini tuan-tuan. Hidup mereka susah. Yang kita bimbang sekali, orang-orang perempuan di sana menjual kehormatan diri tuan-tuan kerana tak ada kerja. Maka kita cuba untuk menampung keperluan mereka. Kalau tuan-tuan nak berderma ke, tuan-tuan nak melakukan akikah ke, saya amat galakkan tuan-tuan lakukan kat Syria pada hari ini. Tuan guru kami Syekh Quraim Rajih adalah orang bertanggungjawab untuk menyampaikan bantuan tuan-tuan ke sana. Dan ke Yaman pun saya ada tuan guru kat sana, Syekh Haidar, yang akan menerima dan melakukan akikah ni untuk pihak tuan-tuan. Kita akan sampaikan gambar-gambar semua sijil kepada tuan-tuan, hadiah buku lagi. Kami hadiah untuk tuan-tuan, ada sijil, ada buku, ada kurma, hadiah daripada kami yang bagi tuan-tuan yang buat akikah di Yaman, di Syria, di Mekah, di Sudan. Jadi terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan. Dan jangan lupa bagi tuan anak-anak kita pada hari ini mungkin tak ada pengisian, jangan lupa Telaga Biru menerbitkan bagai-bagai buku topikal, latihan, rujukan. Tuan-tuan boleh menziarahi www.telagabiru.com.my. Buka saja Facebook ataupun website Telaga Biru, tuan-tuan akan berjumpa dengan website yang ada buku-buku ni. Tuan-tuan order lah, nanti kami hantar ke rumah. Tak perlu susah datang, kami hantar ke rumah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, terima kasih banyak atas sokongan tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan, saya amat berterima kasih kepada tuan-tuan. Jangan lupa kurma Mejol yang kami marketkan di Zazan Travel, dan kurma Ajwa. Jangan lupa tuan-tuan, Ajwa ni Ajwa Rasulullah SAW yang kami import dari Madinah. Ada sijil lahirnya di Madinah. Ni Mejol dari Palestin. Tuan-tuan dapatkan daripada Zazan Travel, kami akan hadiahkan buku-buku menarik untuk tuan-tuan. Jadi kalau bulan ibadah puasa kita dengan menikmati kurma-kurma pilihan ini. Baik, setakat saja dulu tuan-tuan. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana min khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal jam min sayyi'il asqam. Tahassanna bi zil 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut. Isrif anna al-aza, isrif anna al-aza, innaka ala kulli shay'in qadir ya rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa untuk share video ni ke semua umat Islam yang kita kenal, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan menjadi jariah ilmu untuk kita. Jangan lupa komen, share, like. Terima kasih dan jumpa lagi malam esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.